Malaysia mempunyai sejumlah rakyat yang besar menghadapi kemiskinan dalam memerlukan bantuan kewangan. Mereka yang terdiri daripada golongan asnaf, golongan kurang berkemampuan dan sebagainya mendapat bantuan daripada zakat, wakaf serta hibah. Umat Islam menerapkan ajaran untuk tolong-menolong dan saling bantu-membantu, tidak kira bangsa dan agama sejak dari kecil lagi. Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mengenal pasti sejauh mana pemahaman orang awam terhadap konsep wakaf, dan kajian ini juga berfokus kepada peranan wakaf dalam menangani kemiskinan di Malaysia. Selain itu, kajian ini juga untuk bertujuan untuk melihat peranan wakaf dan mencari solusi yang terbaik untuk menangani masalah kemiskinan di Malaysia. Adakah anda tahu harta wakaf adalah untuk tujuan pembangunan masyarakat Islam seperti pembinaan surau, rumah anak yatim, masjid, madrasah, kubur serta sekolah agama. Namun begitu, kefahaman masyarakat haruslah setanding bagi melancarkan dana wakaf di Malaysia. Hasil daripada kajian ini, kefahaman masyarakat tentang wakaf masih di tahap sederhana. Ini kerana terdapat segelintir masyarakat yang masih keliru tentang wakaf dan zakat. Maka dengan ini kita juga perlu mempunyai usaha untuk memberi pendedahan kepada orang ramai tentang konsep wakaf dan peranannya dalam pembangunan sosial ekonomi dalam negara serta umat Islam khasnya. Masyarakat Islam terdahulu berlumba-lumba untuk berwakaf kepada pihak yang memerlukan untuk meraih ganjaran yang berterusan sehingga hari kiamat kelak. Perkara ini telah diamalkan secara berterusan sehingga ke hari ini bagi mencontohi sunnah Nabi Muhammad SAW yang pernah mewakafkan harta peninggalan Mukhairik yang terkorban dalam peperangan Uhud. Walau bagaimanapun, pada peringkat awal kehidupan, tiada pembahagian dan jenis-jenis wakaf untuk kemudahan semua seperti yang telah kita amalkan hingga hari ini. Pelaksanaannya adalah lebih mudah dengan bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa tujuan duniawi yang tidak berkaitan dan seiring dengan keperluan semasa wakaf yang bukan sahaja untuk tujuan ibadah tetapi bagi memenuhi keperluan ummah sejagat. Menurut kajian Kitchen dan Dalton, hasil kajiannya mengenai penentu kepada sumbangan derma oleh isi rumah di Kanada mendapati isi rumah yang berpendapatan tinggi lebih cenderung untuk menyumbang lebih banyak wang kepada badan amal secara mutlak jika dibandingkan dengan isi rumah yang mempunyai pendapatan rendah. Anako dan Finke menjelaskan bahawa individu atau keluarga yang mempunyai pendapatan yang tinggi lebih banyak menderma kepada pertubuhan-pertubuhan agama. Tahap pendidikan juga adalah salah satu faktor penting yang dikaji sebagai penentu kepada individu yang melakukan pendermaan. Menurut Eisenberg dan Miller, individu yang mempunyai tahap pendidikan yang tinggi lebih cenderung untuk melakukan derma kerana timbul rasa simpati dan belas kasihan ke atas individu atau orang yang kurang berkemampuan tersebut. Selain itu, kajian Tihan pula mendapati bahawa wujudnya hubungannya signifikan antara tahap pendidikan dengan pemberian derma. Golongan ini juga terlibat dengan banyak aktiviti sosial masyarakat dan lebih merasakan bahawa menyumbang itu adalah suatu kewajipan dan bukan sahaja kepada mereka sendiri, malah kepada ahli keluarga mereka juga. Terdapat 3 ejen agihan semula kekayaan iaitu kerajaan, individu dan institusi tertentu seperti yayasan yang mewakili suatu kelompok masyarakat. Bagaimana kekayaan ini dialihkan adalah dengan menggunakan kaedah tertentu seperti cukai, subsidi dan kebajikan. Dalam konteks ini, Islam telah menyediakan satu mekanisme agihan semula kekayaan untuk memastikan pembangunan ekonomi dinikmati bersama oleh masyarakat melalui zakat, hibah, kifarat, korban serta wakaf. Seterusnya, isu ini juga antara isu yang sangat penting untuk diketengahkan iaitu keperluan dana yang mampan untuk agenda pendidikan. Di Malaysia, umumnya terdapat 3 aliran utama dalam persekolahan, sekolah kendalian kerajaan persekutuan ataupun negeri, sekolah aliran agama kendalian Majlis Agama Islam Negeri dan sekolah kendalian persendirian ataupun swasta. Setiap tahun, para ibu bapa dikehendaki untuk membayar dan menyumbang sejumlah wang untuk menampung keperluan operasi sekolah, sebagai contoh yuran PIBG dan yuran-yuran lain terutamanya yang melibatkan program kecemerlangan akademik.
Bagi sekolah-sekolah swasta pula, mereka menawarkan kurikulum elit dan mengenakan yuran yang tinggi kerana sumber kewangan mereka adalah lebih kukuh berbanding sekolah-sekolah yang sebelumnya. Namun bagi majoriti sekolah, terutama yang menawarkan kurikulum aliran agama Islam, keperluan kewangan merupakan di antara agenda yang besar bagi pentadbiran sekolah. Pelbagai usaha terus dilakukan oleh pelbagai pihak mahupun badan seperti PIBG untuk menampung keperluan kewangan tersebut. Dalam konteks pendidikan sekolah, amalan kaedah wakaf dapat memenuhi 3 keperluan utama. Yang pertama, pembangunan sekolah serta kemudahan sekitarnya. Yang kedua, menampung kos operasi sekolah sepanjang tahun. Dan yang ketiga, aktiviti kecemerlangan akademik, sasiah dan kepimpinan untuk para pelajar meningkatkan prestasi masing-masing. Cadangan program dana wakaf pendidikan ini terbitnya melalui pengalaman individu-individu sebagai AJK PIBG sebuah sekolah berteraskan daripada agama. Di samping itu, kita juga dapat melihat kepada bilangan sekolah menengah agama yang telah mendapat bantuan kerajaan. Penulis telah membuat simulasi bahawa potensi dana yang mungkin dapat dikumpulkan melalui 3 pendekatan di bawah. Yang pertama, komponen sumbangan infak bulanan dan komponen caruman takaful bulanan. Yang kedua, komponen sumbangan infak tahunan dan komponen caruman takaful bulanan. Dan yang ketiga, usaha pengumpulan dana daripada pihak industri, dermawan, korporat. Tambahan pula, peranan institusi pengajian tinggi IPT dalam sesebuah negara juga penting bagi melahirkan modal insan yang unggul yang dapat dijadikan sebagai pemangkin bagi kemajuan sebuah negara. Khasnya lagi, Malaysia bercita-cita untuk menjadi sebuah negara berstatus negara maju menjelang 2023 dan kemajuan dalam pendidikan tinggi adalah salah satu syaratnya. Modal insan yang unggul amat penting sebagai persediaan negara yang lebih mampan serta pendidikan yang maju akan mampu menghasilkan modal insan kelas pertama yang berkualiti selain berpengetahuan tinggi dengan nilai-nilai inovatif, kreatif, terlatih dan berkemahiran tinggi dalam bidang-bidang berkaitan yang diperlukan bagi peringkat pendidikan awal sehingga ke peringkat yang seterusnya. Kumpulan kami telah mencipta Google Form untuk mendapatkan maklumat tentang wakaf daripada pihak orang awam tentang kefahaman yang mendalam berkaitan wakaf, di mana seramai 40 orang telah memberi respon kepada Google Form tersebut. Soalan yang telah diajukan oleh responden merupakan jantina. Responden terdiri daripada golongan lelaki seramai 19 orang, manakala perempuan seramai 21 orang. Responden untuk maklum balas ini beranggaran berusia daripada 16 hingga 31 tahun. Perbezaan umur tidak menjadi faktor untuk tidak memahami tentang pengetahuan seseorang individu berkaitan wakaf ini. Hal ini untuk menunjukkan betapa ilmu pengetahuan tentang agama amat bermakna kepada seseorang individu. Berdasarkan daripada pemerhatian dan keputusan yang diambil responden yang telah mengambil bahagian di dalam soalan selidik ini, keputusan yang ketara antara kelompok usia 20 sehingga 23 tahun yang telah memiliki responden yang paling tinggi berbanding kelompok-kelompok usia yang lain, iaitu seramai 26 orang dalam kelompok tersebut telah memberikan maklum balas bertujuan untuk menjayakan kertas kerja yang telah diberikan. Kebanyakan lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM secara amnya, kebanyakan daripada responden terdiri daripada pelajar yang sedang melanjutkan pengajian di peringkat yang lebih tinggi selepas tamat persekolahan untuk menambah ilmu pengetahuan. Hal ini untuk memastikan golongan ini dapat menggunakan harta ke jalan Allah untuk dipergandakan amal ibadah bagi memperoleh syurga yang abadi. Amalan wakaf ini boleh memberikan kebaikan kepada sesiapa sahaja yang melakukannya dengan niat yang suci demi memajukan agama Islam ke arah yang lebih baik. Seterusnya, soalan yang telah diajukan kepada responden merupakan tahap kearifan tentang wakaf. Seramai 57.5% yang menjawab ya, manakala bagi jawapan tidak sebanyak 42.5%. Berdasarkan daripada pemerhatian, terdapat sebilangan individu yang tidak mengambil berat dan mengetahui tentang wakaf kerana ia tidak memberi kepentingan kepada diri mereka. Sesungguhnya, sekiranya responden mengetahui tentang kebaikan dan limpahan kurnia pahala yang dijanjikan oleh Allah, sekiranya mereka menginfakkan harta di jalan Allah demi membantu umat Islam,
Sekiranya harta yang diperoleh tidak digunakan dengan baik dan dihabiskan dengan perkara-perkara lara yang tidak memberi kebaikan kepada diri ataupun keluarga dan hanya memberi tumpuan kepada dunia sehingga melupakan hari akhirat kelak. Muslim hendaklah menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang sia-sia. Allah amat murka akan orang-orang yang melakukan perkara-perkara yang tidak berfaedah, malahan mensia-siakan peluang dan limpah kurnia rezeki yang telah diberikan dengan perkara yang boleh melalaikan diri daripada terus beribadah kepadanya. Berdasarkan apa yang telah dikaji oleh pihak kami, pihak awam mempunyai pengetahuan yang kurang jelas berkaitan wakaf. Hal ini boleh memberi impak yang besar kepada harta yang boleh dimanfaatkan kepada orang ramai dan melipat kali gandakan ganjaran pahala yang dijanjikan. Selain itu, antara soalan lain yang telah diajukan adalah bagaimanakah anda boleh mewakafkan harta kepada orang yang kurang berkemampuan? Berdasarkan maklum balas terhadap pemerhatian yang telah diberikan kepada orang awam, ramai yang bersependapat sekiranya kita ingin mewakafkan harta kepada orang yang kurang berkemampuan, kita boleh pergi ke mana-mana agensi wakaf yang boleh dipercayai seperti Perbadanan Wakaf Selangor, Saham Wakaf Johor, Wakaf Perak Ar-Rizwan, Wakaf Tunai MAIK, Pusat Wakaf MAWP, Sendirian Berhad, Wakaf Pulau Pinang, Dana Wakaf Pahang, Tabung Wakaf Johor dan Yayasan Wakaf Malaysia. Ada segelintir yang bersetuju bahawa kita boleh pergi ke masjid atau surau yang berdekatan untuk mewakafkan barangan seperti Al-Quran atau sejadah, kipas angin dan bermacam lagi. Soalan seterusnya berbunyi, adakah wakaf dapat membantu golongan yang kurang berkemampuan, dan terangkan secara terperinci. Berdasarkan daripada pemerhatian tersebut, kita dapat mengetahui semua individu tahu dan arif di mana wakaf dapat membantu golongan yang kurang berkemampuan kerana tiada seorang individu daripada 40 orang yang menjawab pemerhatian tersebut menjawab tidak. Antara jawapan yang diberikan oleh responden mengenai mengapa wakaf dapat membantu golongan yang kurang berkemampuan termasuklah seperti wakaf dapat membantu orang yang tidak berkemampuan demi menangani kemiskinan untuk menyara kehidupan dan meneruskan kehidupan. Selain itu, dengan mewakafkan sedikit barang kepada golongan yang tidak mampu, ia dapat membantu serba sedikit dan dapat meringankan sedikit beban sesebuah keluarga tersebut. Akhir sekali, mewakafkan sesuatu kepada orang yang kurang berkemampuan juga dapat membantu dari sudut ekonomi negara Malaysia. Kesimpulannya, wakaf dapat membantu golongan yang susah dan tidak berkemampuan dan juga boleh membantu ekonomi Malaysia untuk membangun. Bukan sahaja seseorang itu boleh mewakafkan barangan keperluan asas, malahan seseorang itu juga boleh mewakafkan barangan untuk pegangan dunia dan akhirat seperti Al-Quran. Soalan terakhir adalah, apakah pendapat anda tentang wakaf yang menyumbang sebahagian besar kepada sosioekonomi? Ada yang berpendapat bahawa wakaf merupakan langkah yang bagus kerana dengan berwakaf, ia dapat memajukan ekonomi negara di samping mengurangkan jurang sosial dalam kalangan masyarakat. Selain itu, sebahagian besar daripada responden telah bersetuju bahawa wakaf yang menyumbang sebahagian besar kepada sosioekonomi. Hal ini adalah kerana wakaf sedikit sebanyak dapat mengurangkan beban orang yang kurang berkemampuan. Ada juga yang berpendapat bahawa wakaf dapat membantu sosioekonomi negara apabila orang yang berkemampuan membantu golongan yang kurang berkemampuan tanpa memerlukan bantuan kerajaan. Akhir sekali, wakaf dapat mengurangkan tahap kemiskinan negara. Secara kesimpulannya, wakaf dapat menyumbang sebahagian besar kepada sosioekonomi negara Malaysia. Kesimpulannya, wakaf sangat baik dalam membantu sosioekonomi masyarakat Islam amnya. Amalan berwakaf perlu diteruskan dan menyebarkan nilai-nilai murni tentang wakaf supaya semua masyarakat menyedari kepentingan wakaf.